السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang dihormati dan dikasihi Al-Fadil Tuan Haji Umar, Imam Surau kita, Al-Fadil Ustaz Syukri SU Surau kita, Fadil Haji Ismail, seterusnya muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Kita masih lagi di bawah tajuk besarnya berkenaan dengan janazah. Nombor 8 tepi tulis solat musafir, tu tak tahu janazah. Solat musafir kita telah baca. Tajuk kecil pada malam ni yang ke-10, ganjaran orang tua yang merelakan anaknya meninggal. Nombor hadis 463. Nombor hadis 463. Muka surat 272. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala liniswatin minal ansar la yamutu li ihdakunna salasatun minal walad fatahsibahu illa dakhalatil jannah faqalat imra'atun minhunna aw ithnaini ya Rasulullah qala aw ithnain. Wa bi isnadin akhar anhu marfu'an la yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal waladi fatamassahu an-naru illa tahillatal qasam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada wanita-wanita kaum Ansar dalam satu majlis. Tidaklah Nabi kata meninggal 3 orang anak daripada kalian dan dia merelakannya, dia reda dengan ketentuan Tuhan, kecuali dia akan masuk syurga, kata Nabi. Allahu Akbar. Lalu salah seorang wanita itu bertanya, walaupun yang meninggal itu 2 anak, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, walaupun 2 anak akan masuk syurga. Dengan sanad yang lain dari Abi Hurairah yang marfu', disandarkan kepada Nabi juga, tidaklah meninggal 3 orang anak-anak daripada seorang muslim kemudian api neraka menyentuhnya, mana masuk neraka disebabkan dosa yang tidak diampun, melainkan hanya sekejap sahaja, kata Nabi. Kalau kena masuk neraka pun tak lama. Anak-anak ini boleh memberi syafaat kepada orang tuanya, dan insya-Allah perbincangan syafaat ini akan bincang dengan panjang apabila sampai pada bab syafaat nanti. Banyak golongan yang boleh memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Termasuk kawan-kawan yang kita bersama, yang hari ini kita datang ke surau, bersahabat, belajar bersama. Disebut dalam sebuah hadis bagaimana di dalam syurga nanti, kawan-kawan yang masuk syurga ni dia teringat kawan-kawan di dunia dulu. Mana si Anu bin si Anu ni, tidak nampak ni dalam syurga. Lalu dia bertanya pada Tuhan, duduk dalam neraka. Jadi Allah suruh pergi selamatkan dia. Orang dalam syurga ni boleh tolong. Sebab itulah seorang ulama tabi'in yang besar, nama dia Hasan Al-Basri,
apabila dia berjumpa dengan kawan-kawan dan sahabat, apabila berpisah, dia selalu sebut, nanti pada hari kiamat kamu masuk syurga, tiba-tiba kamu tak tengok aku di dalamnya. Carilah aku di dalam neraka. Tolonglah aku. Pada hari kibarut tabi'in, anak murid para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Begitulah lazim yang dibuat oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala anhu. InsyaAllah kita akan bincang secara panjang para nabi, para rasul, orang yang mati syahid di kalangan keluarga kita boleh beri syafaat. Termasuk suatu berita gembira hadis yang kita baca pada malam ini bagi ibu bapa yang ada anak, yang kematian anaknya. Maka Nabi memberi khabar gembira akan menjadi syafaat kepada kita pada hari kiamat kelak. Yang kematian anak, alhamdulillah. Di dalam Sahih Bukhari ada tambahan sedikit, disebut yamutu lahu salasatun minal waladi lam yablughul himsa. Apabila mati 3 orang anak ataupun 2 orang yang tidak belum lagi mencapai tahap balik, bawa pada umur balik, mati ni ada kait disebut dalam hadis Bukhari-nya yang belum balik. Apa hikmahnya? Sebab yang belum balik ini, yang masih kecil, ibu bapa sangat sayang. Kalau mati sangat sedih. Itu dia, dah lalu makan. Berbanding dengan anak orang tua 50 lebih dah. 60, mak umur 80 lebih, anak 60 lebih dah. Dari segi kesedihan tu berbezalah dengan anak-anak yang masih kecil. Sebab itulah ganjaran orang yang mati anak yang kecil ini sangat besar. Kelebihan dijanjikan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis sahih yang banyak, antara yang kita baca pada malam ini. Dalam riwayat Imam Muslim, nanti hari ini kita akan bertemu lagi dalam tajuk Babul Adab. Diriwayatkan bahawa kita akan bertemu dengan anak-anak yang mati, yang belum balik ini pada hari kiamat kelak. Di mana dalam riwayat Imam Muslim ini, seorang ulama tabi'in, dia tanya pada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hari ini kita akan bertemu, akan datang. Dia tanya Abu Hurairah, dia kata dia kematian 2 orang anak dah. Ada tak, dia kata, kamu dengar daripada Nabi tentang orang yang kematian anak yang boleh melegakan hati kami sebagai ibu bapa? Abu Hurairah menjawab, ya, aku ada dengar. Di mana Nabi mengatakan kanak-kanak ini adalah kanak-kanak syurga, kata Nabi. Nanti di hari akhirat nanti dia akan pegang pakaian ibu bapanya, dan dia tidak akan lepas pakaian itu sehingga Allah memasukkannya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah pegang kain orang tu, pakaian orang tu sebagai contoh. Dia pegang macam ni dan tak lepas sehingga Allah memasukkan kamu ke dalam syurga. Hadis ini sahih, ada dalam Muslim. Dalam suatu riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab dia. Pernah seorang sahabat Nabi datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa anak dia yang masih kanak-kanak lagi, yang lelaki. Lalu Nabi tanya, apakah kamu menyayangi anak kamu ini? Dia jawab, sayang wahai Rasulullah, sebagaimana saya menyayangi Allah, begitulah sayang terhadap anak-anak. Berlalu masa, selang beberapa hari, Nabi tak lihat lagi budak tu, tak lihat dalam beberapa hari. Lalu dia tanya apa yang dibuat oleh kanak-kanak tadi, kanak-kanak yang pernah mai jumpa Nabi dengan ayah dia. Lalu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in jawab, dia dah meninggal ya Rasulullah.
Kanak-kanak tu dah meninggal Rasulullah. Lalu Nabi jumpa ayah budak tadi. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabat tadi, apakah kamu suka apabila kamu mendatangi pintu syurga kelak, lalu anakmu sedang menunggumu di situ, kata Nabi. Allah berkata, pintu syurga, anakmu tunggu di situ. Lalu jawab sahabat tadi, Nabi kata, adakah kamu suka bahawa anak kamu akan tunggu di pintu syurga? Sukalah. Lalu sahabat yang ada bertanya, ya Rasulullah, adakah ini khusus untuk sahabat ni je ataupun untuk kami juga? Nabi SAW kata, untuk kamu juga begitulah. Kalau kematian anak, dia akan tunggu kamu di pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim ketika meriwayatkan hadis ini, dia kata status hadis ini adalah sahih. Begitu juga hadis riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya ini, para ulama hadis mengatakan status dia sahih. Termasuk guru saya Syekh Syuaib Al-Arnau, dia kata hadis ini status dia adalah sahih. Di sana ada hadis yang diriwayatkan bahawa kanak-kanak yang gugur, yang keguguran akan pada hari kiamat kelak akan menarik tangan ibu bapa ke syurga dengan orak-orak uri-uri dia sekali. Tapi hadis ini kalau kita dengar dia tidak sahih. Tapi mungkin ada orang baca lah. Dari segi statusnya, para ulama hadis kata tidak sahih. Walau bagaimanapun hadis tu tak sahih. Dari segi boleh menyelamatkan kita, ya, perbincangan para ulama. Antaranya Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia Al-Majmu' Syarah Muhazzab, dia kata, mautul wahid minal awladi hijabun minan nar wa kadza as-siqtu, kata Imam Nawawi. Seorang anak yang mati pun, yang masih belum baligh, sebagai hijabun minan nar, menjadi pendinding kepada kita pada api neraka pada hari akhir kelak. Allahu akbar. Wa kadza as-siqtu, begitu juga anak yang mati kerana keguguran, mati dalam perut pun ia juga. Inilah kelebihan yang dijanjikan bagi ibu bapa yang kematian anaknya. Tetapi kita kena redalah dengan kematian itu, kena sabar dalam menghadapi ujian Allah mengambil nyawa anak kita. Kita baca hadis yang seterusnya. Ucapan saat ditimpa musibah, termasuklah kematian. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allah fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Qalat falamma tuwfiya Abu Salamah qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhlafa Allah li khairan minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ummu Salamah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang hamba ditimpa sesuatu musibah, lalu dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Kemudian disambung lagi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sampai situ tanda sikit. Yang bermaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya aku datang daripada Allah dan kepada Allah lah aku kembali. Ya Allah, berikanlah aku ganjaran dalam menghadapi ujian ini dan berilah pengganti yang lebih baik bagiku. Seperti itu doa ni.
Apa dia kelebihan dia? Melainkan Allah akan memberikannya ganjaran pengganti yang jauh lebih baik. Ummu Salamah perawi hadis ini, isteri Nabi, berkata, ketika Abu Salamah meninggal, aku ucapkan seperti yang telah diperintah oleh Rasulullah SAW padaku. Maka Allah memberi pengganti yang lebih baik darinya, daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW sendiri, jadi suami dia. Hadis ini dengan lafaz yang sedikit berbeza, kita telah baca di awal kitab jenazah ini. Okay. Alhamdulillah, hadis yang kedua ni, apabila kita ditimpa musibah, kita kena kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Balas sikit okay. Paling kurang ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu boleh tahan dah. Okay. Apabila ditimpa musibah, musibah ini kata para ulama bukanlah mati saja. Kerosakan harta benda, kebakaran, kemalangan dan sebagainya adalah musibah berlaku. Maka hendaklah kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sebut ni kerana Nabi suruh, boleh pahala lalu dah. Boleh pahala selalu dah. Okay. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah radhiyallahu anhu, Abu Jahal, sahabat Nabi juga. Okey. Satu hari dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada dalam tafsir Al-Qurtubi. Dia cerita, satu hari kami bersama dengan para sahabat duduk dengan Rasulullah waktu malam. Tiba-tiba pelita Nabi mapu, terpadam, pelita terpadam. Lalu Nabi SAW menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi sebut begitu. Lalu para sahabat Nabi bertanya, terpadanglah apa pun musibah juga ya Rasulullah? Dia tanya Nabi SAW. Nabi kata, ya musibah. Lalu Nabi SAW menyatakan, kullu ma az'adha al-mu'mina fahuwa musibatun, kata Nabi. Setiap apa yang menimpa dan menyakitkan seseorang muslim, menyakitkan dia dan menyusahkan seseorang muslim, fahuwa musibatun, kata Nabi. Itulah musibah. Terpadang api pelita tu musibah juga. Sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kehidupan kita hari-hari mungkin ada pelbagai musibah. Anak berlari boh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Orang mai kecek kita, dah musibah. Duit dalam akaun, kena scammer hilang, musibah. Macam-macam musibah yang ada di atas muka bumi ini, kita hendaklah kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu, dia kata inilah obat yang paling mujarab apabila kita ditimpa sesuatu musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni datang daripada Allah, kepada Allah lah kita kembali. Kita ingat tu kan, segala apa yang Allah beri pada kita ni kurniaan daripada Allah, pinjaman daripada Allah. Kalau Allah nak ambil bila-bila masa saja. Kita ingat begitu baru kita sabar. Anak kita ke, ibu bapa kita, keluarga kita, Allah nak ambil. Bahkan diri kita sendiri pun hak dia. Maka kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dalam masyarakat orang Melayu kita ni kadang-kadang tak belajar itulah, sekadar dia dengar je orang mati sebut inna lillahi. Jadi apabila kalau berlaku musibah kita sebut, dia rasa pelik. Pernah berlaku kemalangan, saya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah habis lagi saya kata inna lillahi tu, ustaz ada arti dia, tak ada arti.
Itu salah faham dalam masyarakat kita. Oh ni untuk ibadah ni. Bukan untuk wakaf biasa ni. Okay. Salah faham. Okay. Jadi kalau kita baca hadis-hadis ni baru kita tahu, oh rupanya apa sahaja musibah hendaklah kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi mampu pelita pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Puan muslimah masuk-masuk habis gas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh pahala dah. Banyak mana musibah yang menimpa kita dalam kehidupan kita. Maka kita sebut ni boleh pahala kerana diajar oleh Nabi yang demikian dalam hadis-hadis yang banyak, termasuk hadis yang kita baca ini. Kalau boleh hafal doa sikit lagi tu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, lagi baik. Okey. Kemalangan. Sebab itulah ulama-ulama dia kata musibah ni apabila menimpa kita, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Jawab apa? Alhamdulillah. Sebab nikmat Allah masih banyak lagi. Kemalangan lah katakan dah. Habis motor patah, habis pelik-pelik, kita tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Nanti ada orang tanya pasal apa? Alhamdulillah kemalangan. Alhamdulillah kita tak luka, tak apa, motor je patah. Cabut exhaust, boleh beli pula. Cabut linga kita mana? Boleh beli. Tak boleh beli dah. Tambah. Itu dia. Patah tangan pun sepatutnya Alhamdulillah. Nasib baik patah sebelah je, tak patah dua belah. Dah ada sok mau nasib baik tu. Jadi begitulah dalam keadaan kita menghadapi musibah. Ada orang tanya, orang kafir mati mana Ustaz? Sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dah. Kawan-kawan kita orang bukan Islam di Pantai Barat banyak. Maka para ulama ada yang menyatakan boleh kita menyebut dia musibah juga, dia kawan kita, dia jiran kita, tolong kita dan sebagainya. Boleh kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paling benda ni motivasi untuk kita. Sesungguhnya kita ni mari daripada Allah dan akan kembali pada Allah. Tak salah. Yang dilarangnya kita berdoa supaya dia ampun orang kafir itu tak boleh lah. Supaya masuk syurga tak boleh lah. Ada larangan-larangan yang keras. Itulah yang cerita. Masuk syurga juga anak dia. Tak boleh kalau dia kafir, tak boleh nak tarik lah. Sebab dia kekal dalam neraka. Khalidina fiha. Okay. Kalau dia masuk Islam, ya. Walaupun mati itu masih dia kafir. Kita dah baca dulu tentang catatan amal ni. Orang kafir ni dia ada amal-amal baik, dia bukan kata tak ada. Dekat dengan mati dia masuk Islam. Amalan baik masa kafir tu Tuhan tak kira, tak dicatat. Bila dia masuk Islam, Allah perintah pada para malaikat mencatat seluruh amalan baik dia di masa kafir. Hak jahat dia masa kafir, hapus terus dalam buku suratan amal. Tak tengok dah sesok. Hak lepas masuk Islam baru dicatat pula oleh malaikat. Hapus terus. Hak baik dia buat zaman dulu tak pernah catat, Tuhan perintah supaya catat. Allah yang maha berkuasa memberi itu, memberi ini, kata Imam Nawawi. Maka dia berhak nak suruh tulis. Salah apanya? Dia Tuhan. Dia tidak ditanya apa yang dia buat. Kita yang akan ditanya. Jadi orang kafir pun boleh banyak juga. Saya tengok ulama-ulama yang membolehkannya. Di antaranya Syekh Abdul Aziz Baz, bekas mufti kerajaan negeri Mesir. Dia kata boleh, tak jadi halangan. Orang kafir baik dengan kita dan sebagainya pun musibah, dia kata. Kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk motivasi kita. Kawan baik apa ni, sedih tak mati? Sedih tak, musibah. Pekerja kita, toke kita, musibah lepas ni boleh kerja dah, toke mati. Toke tak muslim, musibah juga. Jadi kalau sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tak salah.
Buahkan motivasi pada kita untuk ingat ke Tuhan. Tapi nak doa dia baik dengan dia biar dia masuk syurga, tak boleh. Sebab dia mati dalam keadaan tak beriman pada Allah. Doa nak masuk syurga dia, tak boleh. Doa nak minta jauh dia pada neraka, tak boleh. Sebab ada dalil-dalil berhubung dengannya. Wallahu ta'ala anhu a'lam. Kita baca dua hadis saja.